Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah aw kama qala. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa surau, ustaz-ustaz, ustazah, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah pada malam ni kita akan baca satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan hadis ni dia boleh bagi satu peringatan ataupun memberi satu suntikan di dalam jiwa kita, supaya menjadi orang yang sentiasa ingat bahawasanya dunia ini merupakan tempat yang sementara, yang kita akan tinggal begitu saja, dan kita akan semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan hadis ini akan menjadi orang kata rangsangan bagi kita. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Imamul adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun kana qalbuhu mu'allaqan bil masjid iza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dhalik wa tafarraqa wa rajulun zakarallaha khaliyah fafadat aynah wa rajulun da'athu imra'atun zatu hasabin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu atau kama qala. Hadis hasan lagi sahih, riwayat oleh Imam Tirmizi dan lain. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kita semua tahu Abi Sa'id Al-Khudri ini merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang ianya merupakan sahabat yang di antara mereka yang terakhir wafat. Kata Abi Sa'id Al-Khudri, kerana dia sempat kepada zaman tabi'in banyak bertemu dengan dia di kalangan orang kata Marwan ibn Hakam ketika memerintah menjadi gubernur. Maka pada waktu itu Abi Sa'id Al-Khudri dia tak meninggal dunia lagi. Maksudnya nak cerita di antara sahabat yang lama yang Allah panjangkan umur dia. Abi Sa'id Al-Khudri dia pernah cerita. Dia kata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu. Ni Abi Sa'id Al-Khudri antara mereka yang rapat dengan Nabi dan meriwayatkan hadis ni. Dia cerita, dia kata Nabi SAW pernah cerita dekat kami dulu ni. Kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu. Kata Abi Sa'id, dia kata Nabi SAW pernah bagi tahu dekat kami. Kata Nabi ada 7 golongan. Sab'atun, ada 7 golongan manusia yang yuzilluhumullahu fi zilli. Yang 7 golongan ni dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fi zilli, pada naungan, yauma la zilla illa zillu, di hari yang tidak ada naungan pada waktu itu melainkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjangkau cerita ni dalam akhirat. Nabi pesan dekat sahabat-sahabat, Nabi bagi tahu kata, ingat ada 7 golongan besok pada hari kiamat besok, dikala manusia kelang kabut. Kita semua biasa dengar ada hadis Nabi pernah cerita macam mana ahwal keadaan manusia ketika mana di mahsyar. Apabila manusia dimatikan oleh Allah, kemudian dihidupkan semula, kemudian manusia berbondong-bondong pergi ke tempat yang dinamakan mahsyar. Maka pada waktu itu manusia dalam keadaan kelang kabut. Manusia tak indah dah siapa dia ayah dia, manusia tak indah dah siapa dia anak dia, manusia tak ingat siapa pun, baik isteri dia, orang dia sayang, pada waktu itu tak ingat semua. Yang disebut sebagai kelang kabut manusia. Maka disebut oleh Nabi macam mana ada di kalangan mereka yang bertindih sesama mereka sendiri. Kerana yang bangkit pada mahsyar besok bukan adalah di kalangan umat Nabi Muhammad saja, bahkan daripada umat Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua Allah bangkit, berhimpun di satu tempat yang disebut sebagai mahsyar. Dicerita pula macam mana keadaan mahsyar pada waktu itu. Matahari dekat dengan manusia. Ada yang disebut, ada riwayat mengatakan sejengkal dengan manusia. Dalam hadis disebut benda ni. Sehingga kan orang kata kepanasan manusia pada waktu tu bukan kepala. Hari ini matahari beribu batu jauhnya, kita tak boleh duduk, tak boleh tahan dah. Duduk dalam kereta, kita duduk berasa aircon tak sejuk, padahal terlampau panas, cuaca terlampau panas. Kita duduk luar tempat panas, kita tak boleh tahan, lama duduk tengah panas, boleh nak pitang. Pasal nak cerita kata panas, ni ribu batu jauh matahari. Cuba kita bayangkan matahari sejengkal dengan manusia, macam mana keadaan manusia pada waktu itu? Kepanasan manusia, kita tak tahu nak cerita macam mana kepanasan manusia. Sedangkan hak yang jauh ni pun kita berasa bahang dah badan kita. Telah lagi matahari sejengkal, tak tahu. Maka pada waktu itu dicerita oleh Nabi SAW, ada di kalangan mereka yang tenggelam dengan peluh.
mengikut nisbah amalan mereka semasa dekat dunia. Ada manusia yang amalan dia masa dekat dunia baik banyak. Ada manusia yang dekat dunia amalan dia kurang banyak. Sehingga kan Nabi menyebut ada di kalangan mereka yang ditenggelami oleh peluh mereka sendiri hingga ke parah pinggang, parah bahu, ada yang parah lutut, ada yang parah buku lari, mengikut nisbah amalan. Itu nak kata kucak kacir, kelang kabut manusia pada waktu itu. Nabi SAW menjanjikan, Nabi kata ada 7 golongan manusia yang pada waktu tu Allah naungi dia. Dikala panas terik, dikala sesak pada waktu tu, dikala kelang kabut, dia bangkit dalam keadaan Allah naungi. Naungi bukan maksud payung. Maka dihurai oleh ulama iaitu rahmat Allah. Allah bagi kasih sayang yang disebut sebagai zil, yang disebut sebagai naungan. Apabila Allah kasih kepada seseorang hamba, maka Allah akan jaga hamba dia. Maka 7 golongan ini dia akan duduk bersama dengan golongan para anbiya, para syuhada, para solihin, di kalangan orang-orang yang mendapat, orang kata, kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara 7 golongan. Maksudnya apa dia? Maksudnya kita bahagia di sana. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dengar saya nak cerita 7 golongan, mudah-mudahan kita ada. Tak 7 benda ni ada dekat kita. Ada satu dekat kita pun cantik tau. Satu ni daripada 7 golongan yang Nabi beritahu, kalau ada satu ni pun cantik banyak lah. Kalau ada 7 ni lagi bagus, cerita dia lagi baik. Tu kata dengar elok-elok, bagi faham apa benda yang Nabi nak bagi tahu. Benda ni bukan cerita orang kata bagi seronok telinga, tidak. Benda ni merupakan satu ungkapan yang pasti, yang kita semua akan pergi dekat sana. Tak payah ceritalah siapa pun, dia semua akan bertemu dengan Allah, dihimpun di sana, semua bakal pergi. Dan kita perlu meyakini bahawasanya setiap apa yang diungkap oleh Rasulullah SAW semuanya datang daripada Allah. Itu yang pertama sekali perlu kita yakin. Allah sebut, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap perkara yang keluar daripada lidah Nabi, setiap ungkapan yang keluar daripada lidah Nabi ini bukan berdasarkan kepada nafsu yang dia ada. Bahkan ia merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi SAW. Allah wahyu kepada Nabi. Maksudnya kalau sekiranya Nabi memberi satu jaminan, maka jaminan ini adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu benda yang pasti. Yakin dan percaya benda ini. Yang pertama kata Nabi, Imamul Adil. Nabi bagi tahu di antara 7 golongan itu yang mendapat naungan besok pada hari kiamat, yang pertama sekali Imamun Adil, pemimpin yang adil. Tuan-tuan, pemimpin ni dia punya tanggungjawab dia besar. Orang bisa jadi pemimpin, dia tahu. Kita semua ni pemimpin. Kita pemimpin dalam konteks diri kita. Kita memimpin dalam keluarga kita. Kita berkahwin, kita ada anak isteri. Kita pemimpin dalam keluarga. Kadang-kadang kita tinggi sikit jawatan kita, kita jadi orang kata ketua kampung. Ada tinggi sikit jawatan kita, kita jadi wakil rakyat. Tinggi sikit jawatan kita, kita jadi menteri besar. Maksudnya jawatan ku tinggi, ku tinggi. Maka jangan ingat bila sebut
Imamul Adil ini merujuk semata-mata kepada pemimpin yang besar. Bahkan kita kena melihat diri kita. Kita pun pemimpin. Kita ada tanggungjawab. Yang perlu kita pikul, yang kita perlu jaga tanggungjawab. Maka dengan tanggungjawab ini, dengan pemimpin yang adil ini, yang merupakan satu benda yang cukup susah nak buat. Tuan-tuan dengan senang kena jadi pemimpin yang adil. Dalam konteks memimpin negara, nak jadi pemimpin yang betul-betul adil, satu benda yang cukup susah. Dia akan, orang kata, bertarung dengan nafsu iblis, dengan, orang kata, keliling masyarakat. Ada yang menyukai, ada yang tidak menyukai. Nak bawa keadilan. Bukan semua orang suka. Sebab tu ada di dalam jiwa kita ni, adanya nafsu, adanya iblis yang sentiasa ni duk bagi kita jadi goyah. Bila kita nak datang dekat surau sikit, dia mula dia main goyah lah. Dia kata nanti dulu, tak payahlah, tengok berita dulu. Malam ni cerita panah ni tentang tengah raya. Rompit. Dia kata, kita pun nak tengok perkembangan pasal kampung kita di sana. Macam mana dia punya kempen, macam mana ada goyah ada, ni GST punya pasal pula, ni dengan 1MDB lah, entah apa-apa ni, macam mana, boleh duduk diam dah, boleh tidur malam dah wakil rakyat ni. Nampak, dia jadi macam tu. Kita pun nak tengok perkembangan. Goyah benda ni tak jadi sembahyang berjemaah dekat surau. Benda ni dia bertarung. Itu dalam konteks benda yang kecil. Bahkan dalam konteks kepimpinan lebih besar. Maka dengan, orang kata, amanah ataupun tanggungjawab yang besar ini, dia boleh jaga. Maka Allah janjikan kepada pemimpin yang adil, yang boleh jaga kepimpinan dia dengan amanah ini, maka Allah memberi satu jaminan melalui lidah Nabi SAW. Besok dia akan senang besok pada hari kiamat. Mendapat naungan di hari yang tidak ada naungan pada waktu itu, melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah nak cari pemimpin yang adil ni, cukup susah. Pula zaman kita menggunakan sistem demokrasi. Sistem demokrasi, sistem orang kita nak memilih pemimpin. Maka tanggungjawab kita. Ada orang, dia kata Allah tak pandang tentang pemilihan ni, Allah pandang tentang amalan je. Dia kata buat apa buat pilih-pilihan raya ni, mengarut semua ni. Ni, ada orang fikiran macam tu. Dia kata yang Tuhan tanya amalan, amal-amal kita, iman kita. Dia tanya macam tu. Dia pun cakap dia tak faham amal kebaikan tu apa. Dia ingat amal kebaikan tu hanya semayang saja, puasa saja, zakat saja. Hanya, orang kata, merangkupi aspek yang kecil. Bahkan amal kebaikan itu menyeluruh. Setiap kebaikan yang kita buat, termasuklah dalam konteks memilih pemimpin. Bahkan ia merupakan tanggungjawab. Untuk kita memilih pemimpin ni, tanggungjawab. Bukan perkara biasa. Yang kalau sekiranya tersalah kita memilih, maka kita akan menjawab besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah bagi contoh. Saya selalu buat contoh. Macam orang mencuri. Dia curi, orang kata, barang-barang, kemudian dia mai jual dekat kita dengan harga yang murah. Handset tu, kalau biasa-biasa kedai, jenis mahal, phone apa tu, mai 1,000. Kalau baru, dia kata tak apalah, ambil 200-300 baru. Dia tanya dia ambil mana? Dia kata curi. Dia kata orang kan tahu. Kita pun dah tahu benda tu curi, kita pergi beli dekat dia pasal murah. Baik, kita pergi beli, kita bagi duit kita. Duit kita ni, kita tak curi, kita pergi berniaga, kita, orang kata, kerja dan sebagainya.
Salah ke tak salah? Berdosa ke tak dosa? Kita kata tak berdosa pasal duit kita. Ya, betul, tak berdosa. Tetapi dengan sebab kamu menyokong dia. Pasal kalau sekiranya kamu beli, orang pakat beli, maka dia akan bergiat untuk curi. Pasal apa? Pasal ada orang beli, ada bayar. Dia pun akan bertambah lagi buat maksiat, dia akan bertambah lagi mencuri apa semua. Begitu juga dalam konteks kepimpinan. Apabila pemimpin yang kita tahu yang tidak berlaku adil, melakukan kezaliman, maka kita pergi naik dia juga. Dia duk kata, oh aku buat macam ni pun orang duk suka aku lagi. Makin dia pijak lagi, dia buat apa maksiat, seolah-olah macam kita ada sokongan dekat dia. Kita bagi sokongan dekat dia, menggalakkan untuk dia ni lebih lagi buat maksiat, untuk lebih lagi dia ni buat kezaliman. Sebagaimana penyamun tadi ni, sebagaimana pencuri tadi ni. Pasal kita bagi sokongan, akhir sekali dia pun curi lagi. Cuba kalau sekiranya dia, orang kata dia curi kemudian main jual dekat kita, kita tak mau beli. Jumpa dengan orang ni tak mau beli. Jumpa dengan orang ni tak mau beli. Dia nak mencuri lagi kah? Dia tak mau. Dia kata nak buat apa? Curi-curi tak dalam bilik, curi-curi tak dalam bilik, buat semak bilik. Nanti orang boleh tahu kantoi. Apa pun tak dapat, duit pun tak dapat, baik pergi kerja. Ini perumpamaan dia. Sebab tu dalam konteks untuk memilih kepimpinan ini, satu benda yang cukup muhim, satu benda yang cukup penting. Kerana ia melibatkan soal akhirat kita. Ia melibatkan soal besok kita akan ditanya, disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan benda main-main. Sebab tu Sayyidina Ali dia pernah bagi tahu di antara pemimpin yang adil yang kita perlu tengok skop dia. Kita nak milih pemimpin, kita mesti tengok. Yang pertama kata Sayyidina Ali, kamu perlu tengok. Antaranya kata Sayyidina Ali, yang pertamanya, pemimpin itu mestilah khaufu bil jalil. Pemimpin itu takut dengan Tuhan. Nak pilih pemimpin, pemimpin itu mestilah pemimpin yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila satu orang pemimpin takut dengan Allah, maka nescaya dia akan jaga dia punya awal tanggungjawab dia di bawah. Dia tak akan sewenang-wenangnya buat satu benda yang Allah murka dekat dia, pasal dia takut dengan Allah. Dia tak akan sewenang-wenangnya pergi ambil harta rakyat dengan begitu orang kata secara zalim, secara haram, tak buat. Pasal dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana azab Allah pedih, dia akan pergi ke situ. Maka dia akan beringat benda ni. Barulah akan datangnya keadilan, barulah akan datangnya satu orang pemimpin yang betul-betul mengeluh melihat harayan. Kita tengok macam mana zaman Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar jadi khalifah, macam mana keadaannya. Sayyidina Uthman jadi khalifah, Sayyidina Ali jadi khalifah. Begitu juga seterusnya. Mengikut cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintah mengikut tasyri' perundangan Allah. Cukup amannya Madinah, bahagianya kota Madinah. Bukan saja orang-orang yang bukan Islam seronok duduk di bawah pemerintahan Nabi pada waktu itu, bahkan orang yang bukan Islam pun seronok duduk di bawah pemerintahan Nabi. Pasal apa? Keadilan. Orang Islam dengan cara orang Islamnya, orang bukan Islam dengan cara orang bukan Islamnya diadili. Tertubuhnya piagam Madinah. Tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang pertama syarat dalam konteks nak milih pemimpin. Dan pemimpin itu nak jadikan dia ni pemimpin yang adil. Yang kedua kata Sayyidina Ali, syarat nak jadi pemimpin, nak lantik pemimpin, nak tengok pemimpin, yang kedua al-amalu bitanzil. Dia ni beramal
dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang melaksanakan perintah Allah, mengikut apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Quran. Kalau Allah mengajar pemimpin supaya tidak berlaku zalim, supaya melaksanakan hak Allah, tanggungjawab sebagai seorang pemimpin, kamu kena jaga orang kata rakyat kamu di bawah. Kamu mesti melaksanakan undang-undang Allah, hukum jinayat yang ditetapkan oleh Allah, maka kamu kena buat. Ini tanggungjawab. Kerana gazet itu ada kepada pemimpin. Pemimpin saja yang boleh bagi arah, ketua. Mau tak mau buat, ikut tak mau ikut, ini pemimpin. Itu yang kata susah. Sebab tu pemimpin, umara dengan ulama dia tak boleh nak berpisah. Pemimpin mesti kena menjadikan ulama ini tempat rujuk dia. Bukan ulama yang jadi tempat rujuk dia. Bukan ulama menjadi orang kata apa? Merujuk kepada pemimpin. Ini terbalik. Bahkan pemimpin kena merujuk kepada ulama. Dia nak buat satu-satu benda, dia nak buat satu-satu orang kata perkara, dia mesti kena melihat ada dah setiap perkara yang dia nak buat ini bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan ataupun tidak, maka dia kena melihat kepada ulama ni. Nak ambil cukai ke, kena tengok boleh ke tak boleh. Hatta saman-saman orang pun, orang yang tak pakai helmet kena 500 wajar dah. Orang yang ni kena sekian wajar ke tidak? Adakah ia orang kata dikira menzalimi, menginaya ataupun tidak? Maka dia adanya orang kata syura di kalangan ulama untuk membahas benda ni. Bukan boleh ikut nafsu kita aja. Kita pemimpin bagi tinggi sikit, bahawa dia masuk akal. Tak boleh. Pasal ada kalanya kalau sekiranya benda itu melibatkan kezaliman, kita akan menjawab besok di hadapan Allah. Kerana peraturan setiap keadaan manusia, kehidupan manusia sudah ada berteraskan kepada Al-Quran. Kerana dalam Al-Quran sudah merangkumi semua aspek kehidupan. Cuma kita aja tak mau untuk mendalami dia. Kalau kita mendalami, kita akan dapat, orang kata, dapat tahu natijah ataupun apa benda macam-macam yang ada dalam Quran. Oleh kerana kita tak faham, kita tak mendalami, akhir sekali ada di kalangan mereka yang menolak. Kecoh masalah hudud, qisas dan sebagainya. Ada yang menolak benda ni. Bukan kata orang bukan Islam, bahkan orang Islam sendiri pun menolak. Sampai ada orang main perli pula. Oh, dia kata kalau menang pilihan raya di Rompin ni, dia kata kita akan pergi Kelantan ramai-ramai makan sup jari. Tuan-tuan tengok, hak perli macam tu pun ada. Ni dalam keadaan kita tengah berkepek. Rasa iman. Perli saja hukum Allah boleh jatuh murtad. Jangan buat main benda ni. Tak guna ibadah kita buat selama ni. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita pergi haji, kita buat umrah banyak kali, macam-macam khairat kebaikan yang kita buat, dengan sebab mulut capui ni habis semua. Jangan oleh kerana kita nak jaga satu benda, sanggup kita petikai benda ni, sanggup kita perli buat main-main hak Allah ini. Jangan menyebabkan kita besok bangkit di hadapan Allah dalam keadaan menyesal. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sebab tu kita nak cari pemimpin yang betul-betul nak melaksanakan perintah Allah. Kita sendiri boleh tengok keadaan macam mana, pemimpin kita macam mana. Kita boleh tengok berapa tahun dah jadi pemimpin, buat ataupun tak buat, kita boleh nilai sendiri.
Bukan kita nakkan pemimpin kita bagi kemewahan dunia dekat kita. Kita mau orang kata pemimpin yang boleh bawa kita besok untuk selamat di hari kiamat. Ini yang kita penting. Setakat nak makan dekat dunia ni kita boleh makan. Setakat nak cari orang kata kemewahan, rajin bekerja, boleh mewah. Tak perlu kepada orang kata kepimpinan apa semua, tak perlu. Bahkan yang paling penting yang kita nakkan adalah keadilan yang dibuat. Ini yang kita nak. Itu penting sangat. Orang kata pemimpin yang adil. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, antara syarat pemimpin yang kita nak lantik, kemudian kita nak memilih pemimpin yang perlu ada kepada pemimpin, iaitu al-isti'adad li yaumil mi'ad, iaitu persediaan pada hari kebangkitan, pada hari kiamat. Maksudnya pemimpin yang sentiasa bersedia. Dia kata kalau buat benda yang tak elok, mampu dalam kubur pun kena, nak mati pun dah kena, macam-macam. Dia ingat benda ni. Buat inaya orang. Bayangkan kalau ada 1 juta rakyat, dia buat inaya, pergi ambil harta rakyat dalam keadaan rakyat tak rela. Besok masuk di mahkamah Allah, rakyat akan main tuntut seorang-seorang. Apa yang dia nak bayar? Apabila rakyat main tuntut, maka pada waktu tu bayaran dia adalah apa dia? Amalan dia dicatuh. Amalan baik yang dia ada dicatuh oleh orang yang pernah dia inaya masa dekat dunia dulu. Kalaulah sekiranya amalan kebaikan dia dah habis kena jatuh, maka amalan kejahatan yang ada pada orang yang dia inaya itu akan lempar dekat dia. Tuan, sehingga Nabi sebut, apabila habisnya kebaikan penuh dengan orang kata dosa dan sebagainya, faturiha finnar, kata Nabi, maka Allah akan humban dia ke dalam neraka. Wa iyyazubillah. Ni kena ingat. Bukan kata pemimpin kita pun kena ingat benda ni. Kita dalam keluarga, kita didik anak kita macam mana, ini dipersoal. Isteri kita macam mana kita didik, anak kita tutup aurat ke tidak, isteri kita tutup aurat ke tidak, isteri kita semayang ke tidak, anak kita semayang ke tidak. Kalau tak, habis kita. Ni anak-anak dan isteri besok pada hari kiamat dia akan bangkit dalam keadaan dia akan tarik kita. Suami tak cara dekat isteri, ayah tak cara dekat anak. Dia pergi semayang dekat surau, pahala dia seorang je, anak tak semayang dia tak pernah tegur. Dia balik, isteri tak semayang dia tak pernah tegur. Anak dia keluar naik motor apa semua, aurat pun tak tutup, dia tak marah. Isteri dia pun begitu juga, maka dia akan menjawab besok. Kalaulah isteri dan anak dia dalam keadaan kesusahan, isteri dan anak mengadu depan Tuhan. Tuan-tuan, benda ni disebut oleh Nabi SAW. Maka kita kena ingat. Maka kalaulah pemimpin ni dia boleh jaga keadilan ini, maka dia boleh mendapat satu anugerah yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Pada hari kiamat dia akan dapat naungan. Itu yang kata susah, tapi Allah bagikan jalan besar. Sebab tu Allah nak tengok setakat mana kita ni jaga. Adakah kita ni jadi orang kata pegang jawatan kerana maghnam, kerana nakkan kepada habuan saja daripada jawatan, ataupun nak pegang amanah? Ni tuan akan tanya. Kalau hanya sekadar nakkan kepada ganjaran, habuan saja, tak mau jalan amanah, menjawab besok di hadapan Allah. Baik, itu yang pertama kata Nabi. Mudah-mudahan benda ni kalau sekiranya ada dekat kita, jadi jaga. Mudah-mudahan kita dapat yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Yang kedua kata Nabi, mereka yang mendapat naungan arash besok pada hari kiamat, iaitu syabun, pemuda. Pemuda yang nasya'a, yang jadi ia dengan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda dalam keadaan muda ini
dia boleh beribadah kepada Allah, jadi orang yang kata ahli ibadah kepada Allah. Susah nak cari pemuda yang betul-betul jaga ibadah dia, jaga penghormatan dia, ni jaga dia punya akhlak dia, mengikut cara yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kenapa? Kerana pada waktu tu dia orang syabun ini orang yang ada kederat, kemampuan. Nabi tak sebut orang tua, Nabi sebut syab. Syab ini maksudnya 40 tahun ke bawah. Dia masih strong lagi, masih kuat lagi ni. Kuat, kemudian nafsu pun kuat. Orang tua tak jadi. Nafsu kuat tapi lutut tak larat dah. Tak jadi. Nak pergi, kalau ikut nafsu tu memanglah macam-macam nak pergi disco, nak pergi sono, nak pergi enjoy apa semua. Walaupun duit ada banyak, tapi badan tak larat. Tak jadi. Dia pemuda. Muda ni dia boleh pergi. Kerana nafsu ni dia tak pernah tua, dia tak pernah berletih. Walaupun kita tengok badan kita 60, 70, cuba tanya tengok, nak nikah lagi satu dah. Tak banyak. Cuma dia memiliki kemampuan dia bagi aku nak angkat tangan pun tak larat dah. Jalan pun sampai bergegar dah lutut-lutut ni, takkan nak nikah lagi. Tak betul. Kalau ikut nafsu tu, no. Pula dengan adanya harta, dengan orang tua lagi. Pemuda ni dia mampu. Susah nak cari pemuda yang betul-betul nak boleh jaga, yang boleh lawan nafsu dia. Kerana nafsu ni sentiasa mengajak pemuda ni pergi ke tempat-tempat yang tak elok, seronok, tinggal semayang. Pasal dia rasa apa? Rasa dalam keadaan sihat. Lambat lagi mati pasal kita muda. Biasa-biasa keturunan kita ni umur 80 ke atas baru mati. Dia duk nampak macam tu. Dia ni baru umur 30, umur 40. Takkan nak mati dah. Dia kata 40 tahun lagi. Tunggu besok gigi dah 2 batang tak ada, umur kat 60 baru taubat. Dia fikir macam tu. Dia enjoy dulu. Sebab tu susah nak tengok pemuda yang betul-betul boleh ada dekat masjid surau. Berapa kerat je. Pasal apa? Nisbah enjoy dia tu dengan kemampuan yang dia ada. Tapi kalau pemuda boleh mengekali ibadah dia dalam keadaan dia masih kuat, kalaulah dia mati besok dalam keadaan mendapat naungan. Pasal apa? Pasal susah nak cari pemuda macam ni. Tuan-tuan, susah. Sebab tu peranan kita sebagai mak ayah didik anak. Pemuda ni dia boleh istiqamah dengan ibadah, jaga semayang. Dia bermula daripada bawah, didikan daripada bawah. Barulah dia boleh jaga semayang dia. Dia masuk universiti, dia boleh jaga. Dia ku tinggi lagi, dia boleh jaga. Ada yang tak pernah dididik dengan didikan agama. Habis. Hanya dunia semata-mata dia bagi. Sebab tu berapa ramai di kalangan pelajar-pelajar universiti, ada yang berapa ramai tak semayang. Saya pernah buat research tahun 90-an dulu di universiti. Dalam orang kata 100%, hanya 50% saja yang boleh baca Quran. 50% di kalangan mereka ni tak boleh baca Quran. Bahkan yang huruf pun terabur lagi. Telah lagi nak semayang, telah lagi suruh baca Fatihah, lagi kelang kabut. So mengucap, dia selawat bagi. Budak universiti. Tu dahsyat tuan-tuan. Yang tak fikir ni, tak fikir. Sebab tu didikan agama ni cukup penting. Mak ayah apabila sudah didik anak dia dengan didikan agama, apabila anak dia keluar daripada rumah, dia selalu bimbang. Dia selalu bimbang. Yang menjadi sekarang kebimbangan dia, apabila anak tu tidak diserahkan dengan didikan agama, dengan agama di dalam jiwa dia, maka dia akan terabur. Dalam keadaan terabur, kadang-kadang tak ingat dekat kita.
Dengan Tuhan pun dia tak ingat, telah lagi dengan kita. Sebab tu penting sangat didikan agama kepada budak-budak. Nak bolehkan jadi dia ni satu orang pemuda yang betul-betul boleh buat ketaatan dalam keadaan jiwa dia muda, boleh jaga ibadah dia dalam keadaan jiwa dia muda. Siapa yang susah, yang nyesal besok? Kita. Bila anak kita besok dah besar, semayang pun tidak, tuan-tuan, macam-macam. Tu yang berlakunya punca anak pergi tendang ibu dia, anak pergi sepak ayah dia, derhaka ni biasa. Pasal apa? Pasal perasaan tu tak ada, berasa bersalah, berasa berdosa, tak ada. Pasal dia tak pernah diserapkan benda ni. Saya pernah cerita dulu, satu orang perempuan mari di sekolah. Masa kita mula-mula nak buat armalah untuk orang kata apa, penempatan bagi orang tua ni, satu orang makcik datang, umur lebih kurang dekat 70-60 lebih lah saya rasa. Dan makcik ni saya ingat dia ni orang yang educated jugalah, orang yang mungkin dia ni dulu cikgu lah, cuma tak sembang panjang lah. Dia mari, dia kata, "Ustaz, saya nak booking satu tempat untuk saya nak duduk dekat sini sampai mati." Yalah, sembang-sembang, kita pun sembang lah, tanya makcik ni sebatang kara je ke, kokoh lah makcik tak pernah kahwin ke, orang kata apa, andar tua, andar tu, mana tahu anak dara tua ni umur kat 70 masih dara lagi, mana tahu, dia tak pernah kahwin. Kemudian saya tanya dia, makcik tak ada anak ke? Bila saya tanya dia, makcik tak ada anak ke? Dia kata, "Ustaz, jangan duk sebutlah pasal anak." Oh, nampak, saya nampak lain dah. Dia kata, "Ustaz, jangan duk sebut pasal anak." Maksudnya apa dia? Ada benda yang tak kena. Kemudian dia masuk sembang dengan saya, lamalah, panjanglah sembang. Sampai kita boleh cakap macam ni lah. Dia sembang, dia banjir, saya pun banjir. Punya nak dia cerita, kongsi yang kata cerita dia sedih. Dia kata, "Saya ada 3 orang anak." Ini saya buat kesimpulan. Dia kata dia ada 3 orang anak. Suami dia dah meninggal dah lah. Dia ni, saya ingat dia ni bukan lekeh punya orang, cakap ni kalau cakap sikit masuk slang orang putih, masuk slang orang putih. Kalau jenis kampung-kampung ni tak ada so-so macam tu. Dia ni kira kemah lah, dia macam tu, kemah. Maksudnya dia ni pengetahuan tinggi juga. Mungkin saya ingat dia cikgu ataupun pensyarah gitulah. Dulu ni dia kata dia ada anak 3 orang anak, 1 orang perempuan, 2 orang lelaki. Ni bila saya sembang panjang, dia cerita. Dia kata anak dia tak pernah balik sampai sekarang. Anak dia ni bukan orang biasa. Anak dia ada seorang doktor, kemudian engineer, seorang lagi saya tak ingat apa, kontraktor ke apa. Doktor seorang, doktor, bukan doktor perubatan, bahkan doktor ni yang ada PhD ni. Saya tak ingat dalam bidang apa, dalam PhD. Mengaji 2 orang, mengaji di luar negara. Tapi cerita dia kata tak pernah balik, 3 tak pernah balik dah. Semenjak lama dah lah cerita. Punca dia ada punca lah, pasal dia tak balik. Punca berbalah lah, pasal harta pusaka. Punca berapa harta pusaka ayah dia meninggal dulu ni, sehingga berbalah, sehingga kan dia tak balik terus, tak pijak kaki rumah dia, rumah mak dia. Orang yang tidak ada agama, orang yang tidak diserapkan dengan agama, tak rasa takut, tak rasa perasaan, tak ada. Mak ni habis air mata dah, duk renung fikir dekat dia, duk teringat duk zaman lahirkan dia, zaman duk jaga, dia masuk hospital dan sebagainya. Ni mak ni sampai kering air mata. Tuan-tuan bayang macam dia cerita dekat saya ni, waktu nak hantar anak belajar, dia kata dia ni bukan orang senang, jual habis tanah apa yang ada apa semua. Ni punca nak bagi anak berjaya. Tapi dia kata, "Ustaz, saya silap." Nampak
dia kata dia silap. Cuma saya ingat yang dia kata apa? Dia kata kalaulah dunia ni boleh return balik. Dia cerita dekat saya. Dia kata, Ustaz, kalaulah dunia ni boleh return balik, anak saya boleh jadi kecil balik, nescaya saya tak akan hantar anak saya mengaji akademik macam tu, sehingga saya lupa nak hantar mengaji agama. Saya akan hantar anak saya masuk pondok, dia kata. Ini dia cakap dengan saya. Pasal dulu dia tak pernah fikir benda-benda macam ni. Dia kata mengaji agama ni susah apa semua, macam-macam lah dia fikir. Hari ni tengok jiran dekat kampung dia kata tengok jiran anak mengaji sekolah agama, kadang-kadang mai tengok mak suka kumun pakat balik, saya meleleh air mata. Anak pakat balik dengan mak, bawa jalan mak, seronok belai mak duduk atas kursi roda, dia duduk tengok anak ni. Dia kata dia tengok nak menangis, teringat anak. Sampai ke tahap tu. Anak adakah ingat ke mak? Tak ada. Kalau anak betul-betul ada didikan agama, kalau terlanjur sekalipun, dia akan return balik, kembali balik. Uish, aku ni apa cakap dengan mak tadi ni? Berasa tinggi suara ni. Ni kalau sekiranya ada didikan agama, benda ni ada dalam hati, maka dia akan kembali balik. Kita cakap dengan mak, kita berasa, berasa tak sedap tadi cakap mak macam tinggi je suara. Balik, jumpa balik dengan mak. Mak minta maaf tadi berasa macam kasar sikit cakap apa semua. Takut. Takut pasal apa? Takut sukhtullah, kemurkaan Allah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu didikan agama perlu kepada anak-anak. Kita akan susah besok. Ni di alim waktu kita masih hidup. Tuan-tuan bayangkan kalau sekiranya kita duduk di alam barzakh. Kalaulah anak ni waktu kita ada pun tak ingat dekat kita, dia sendiri pun semayang pun tidak, telah lagi kita dah mati, adakah dia nak ingat dekat kita? Adakah dia nak buat apa-apa sumbangan untuk kita? Adakah dia nak doa untuk kita? Telah lagi. Waktu itulah baru kita terkapai-kapai nak nantikan doa anak yang soleh. Tuan-tuan, itu kata penting. Bermula daripada siapa? Daripada kita. Tu nak menjadi satu orang syabun nasya'a bi'ibadatillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu penting sangat benda ni. Kita nak didik anak bagi betul. Baik. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa rajulun kana qalbu mu'allaqan bil masjid iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Yang ketiga kata Nabi, mereka yang mendapat naungan besok pada hari kiamat adalah warajulun, dan laki-laki kana qalbuhu, yang adalah hati dia ni mu'allaqan bil masjid, bergantung dengan masjid. Satu orang pemuda, satu orang lelaki yang jiwa dia ni terikat dengan masjid. Maksud dia apa? Nabi hurai lagi. Nabi kata iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Apabila dia keluar daripada masjid itu, dia berasa nak pergi lagi dekat masjid. Ini maksudnya pemuda ataupun lelaki-lelaki yang hati dia ni sudah terpaut dengan masjid, mu'allaq, sudah berkait, terpaut dengan masjid. Satu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi. Ingat, senang ke nak boleh orang kata merasai perasaan macam ni? Bukan semua orang boleh dapat. Orang yang Allah bagi kebaikan dekat dia, Allah jadikan hati dia ni berpaut dengan masjid. Sehari tak pergi masjid, jiwa tak tenang. Sehari je tak datang dekat masjid, tak dengar kuliah, jiwa tak tenang. Surau dia tak ada kuliah, dia tahu surau lain ada kuliah, dia pergi cungit dekat surau lain pula. Pasal apa? Pasal nakkan ilmu juga yang ada dekat masjid.
Dalam riwayat Muslim disebut, Nabi sebut, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Kata Nabi, kalau kamu nak tahu, "May yuridillahu bihi khaira", siapa-siapa yang Allah nak bagi kebaikan dekat dia, kamu boleh tengok. Nak tengok seseorang yang Allah bagi kebaikan dekat dia, yufaqihu fiddin, Allah akan bagi kepahaman agama dekat dia. Dia akan cari kepahaman. Dulu dia tak mau, tak minat mengaji ni, kuliah, dengar ceramah agama ni, pergi ke masjid ni, tak mau. Tiba-tiba Allah bagi satu suntikan dekat jiwa dia. Dia jadi minat dengan kuliah, dia jadi minat untuk cari kepahaman agama. Ku nak tahu. Hari ni antaranya, kata Nabi, tanda-tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Siapa yang boleh dapat macam ni punya tanda, maka dia sudah mendapat satu ganjaran, satu anugerah yang tidak semua orang boleh dapat, anugerah yang sedemikian rupa. Tuan-tuan, besar benda ni. Begitu juga hati ini nak berkait dengan masjid Allah. Cuma kita kena didik, ajar istiqamah hati kita ni, lawan nafsu kita ni. Pergi sekali dulu. Dia nak boleh benda ni, kita kena dulu. Kita kena lawan dulu pergi ni. Kalau kita tengok masjid pun macam tak mau pandang, lalu nak pergi kat JPJ pun tengok masjid apa tajuk akhbar, tak mau nak beralih langsung. Dengar azan pun apa semua tak mau nak singgah, aircon ada apa semua. Ini beratlah. Ya. Bukan kata kena bayar pun, bukan masuk nak kata kena bayar. Kita nak pergi tandas kena bayar 20 sen, kita boleh junggit masuk. Hak ni masuk berhenti di buang air kecil, bayar pun tak bayar. Masuk duduk dalam semayang sekejap apa semua, boleh keluar balik. Mula-mula mau kena cantah dulu benda ni, mau kena cari dulu jalan, nak boleh dapat mu'allaq ni, nak boleh dapat pergantungan. InsyaAllah kalau Allah bagi ni, maksudnya apa dia? Maksudnya kita boleh dapat satu anugerah, naungan besok selepas daripada kita dibangkitkan oleh Allah. Tuan-tuan, jadilah jiwa orang suka kepada masjid. Banyak besar dia punya anugerah dia. Orang yang dekat dengan masjid ni besar lah. Kita nak cerita ni panjang. Cari kebaikan. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kata Nabi yang keempat, wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dhalik wa tafarraqa. Dan kata Nabi yang keempat, mereka yang mendapat naungan besok pada hari kiamat adalah rajulan, dua orang laki-laki, tahabba fillah. Bila sebut laki-laki ni maksudnya merangkumi sekali perempuan. Kena faham tu. Ya? Maksudnya laki-laki yang berkasih, dua orang laki-laki yang berkasih kedua-duanya fillah, kerana Allah. Fajtama'a, dia bertemu kerana Allah, ala zalik, di atas yang demikian itu, wa tafarraqa, dan dia berpisah pun kerana Allah. Berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah. Tuan-tuan, susah nak cari orang betul-betul macam ni. Dia berkawan kerana Allah, susah. Ada orang dia berkawan kerana harta dia. Ada orang dia berkawan dengan seseorang kerana pangkat dia, kedudukan dia, dia ada jawatan, senang nak minta tolong, pasal itu dia berkawan, bukan kerana Allah. Orang yang betul berkawan kerana Allah ini, dia apabila kawan dia ditimpa musibah, dia tolong kawan dia. Apabila nampak kawan dia tersasar buat maksiat, dia tegur kawan dia. Dia tengok kawan dia susah, dia pun pergi, dia tak lari daripada kawan dia. Walaupun kawan dia dulu ada jawatan, dia berkawan dengan kawan dia kerana Allah. Kawan dia tak betul, dia tegur kerana Allah. Kemudian kawan dia berhenti daripada jawatan, dia masih rapat dengan kawan dia. Ini betul-betul mereka yang berkasih, berkawan kerana Allah dan berpisah kerana Allah.
Kalau sekiranya kita berkawan kerana kedudukan seseorang, kerana kekayaan seseorang kawan kita, pasal dia kaya, kita duduk di bawah dagu dia. Dia tak ada harta besok, dia susah, kita lari daripada dia. Boleh kenal orang berkawan bukan kerana Allah. Begitu juga dalam konteks berjiran. Kalau orang betul berjiran kerana Allah, dia tengok jiran dia, tak tutup aurat tu, dia bagi tahu, tak betul buat macam ni. Jiran dia tak sembahyang Jumaat, nampak tak sembahyang Jumaat dia, tak boleh tak sembahyang Jumaat. Ni betul-betul kerana Allah, dia tegur. Pasal apa? Pasal benda tu benda yang Tuhan tak bagi. Tapi kalau bukan kerana Allah, dia jadi serba salah. Nak tegur kan jiran, dia selalu bagi bubur kacang kat kita, dia serba salah. Pinggan dia pun kita tak bagi lagi, saya kita tegur lagi kan. Dulu rajin duk bagi karipap, duk bagi apa semua, tak ada, hilang pula kita punya makan. Dia jadi macam tu pula, dia jadi serba salah nak tegur. Tapi dah kalau orang kerana Allah, dia tegur, tak kira siapa. Salah, dia tetap kata salah. Betul, tetap dia kata betul. Pasal apa? Pasal kerana Allah, dia nak jaga kawan dia. Dia tak mau kawan dia besok pada hari kiamat dihumban ke dalam neraka. Dia nak jaga kawan dia, so selamat. Jangan buat satu benda-benda yang Tuhan murka. Dia tak mau. Ini pun betul. Tahabba fillah. Mereka yang berkasih kerana Allah. Mereka jenis macam ni pun, tuan-tuan, diberi naungan besok pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat, ada hak ni pun cantik dah. Tu kata kena berubah. Jangan takut dah nak tegur kawan-kawan, bos ke apa semua, manager kita, dia tak betul kena bagi tahu. Bos, saya nak minta maaf, tapi adab tu mau kena ada lah tu kan. Bos kita kena kata, Amai sini, tak boleh lah juga. Mau kena adab lah bos kita. Cakap mau bagi elok, beritahu kata, ni bos, tuan, saya nak bagi tahu kata, tuan tadi duk rapat, duk main gurau dengan staf tadi, nampak lain macam, tak boleh macam ni. Beritahu. Jangan duk sampai kata, saya kita tegur lagi, payah pula naik pangkat. Habis. Tak ada. Filah itu tak ada. Kerana apa? Kerana sesuatu yang lain, bukan kerana Allah. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian yang kelima kata Nabi, wa rajulun zakarallaha khaliyah fafadat ainahu. Yang kelima kata Nabi, yang mendapat naungan besok, laki-laki yang mengingat Allah, zakarallah, yang mengingati Allah, khalian, dalam keadaan bersendirian, dalam keadaan orang kata sunyi, seorang dia. Fafadat ainahu, kata Nabi, kemudian mengalir air mata dia. Satu orang lelaki ataupun perempuan yang duduk bersendirian, kemudian dia tengok ni kebesaran Allah, dia duduk tengok langit, tiang pun tak ada, macam mana Tuhan boleh buat macam ni, hebat sangat Tuhan. Tengok pula orang-orang keliling yang tak sembahyang, orang kafir, meleleh air mata ni. Pasal apa? Pasal takutnya azab Allah. Maksudnya apa? Duduk bersendirian dalam keadaan mengingati kebesaran Allah, ingat Allah. Tak payah kata tengok di luar, tengok dekat batang tubuh kita pun, kita tak boleh nak fikir dah macam mana Tuhan boleh buat kita macam ni. Tuhan buat rambut boleh panjang, bulu mata Tuhan tak bagi panjang macam rambut. Tuan-tuan bayang kalau bulu mata panjang macam rambut, bakal nak kena otter sedia, penat kita. Bulu kening boleh panjang macam rambut, duk panjang. Rambut 2-3 bulan panjang mana? Kita duk main potong. Ni pun tak boleh nak fikir, ni pun tak boleh nak fikir. Tak payah cerita ni pasal nyawa, tak payah cerita pasal tumbuhan yang boleh ada, boleh bangkit, boleh jadi besar macam tu. Kemudian siapa yang duduk di bawah, tak payah nak fikir benda-benda macam ni.
Merenung pula, tengok-tengok, baca Quran, duduk seorang-seorang, baca Quran, baca pula tafsir Quran. Tengok pula sejarah macam mana Tuhan mencerita orang yang hebat zaman-zaman dulu ni. Firaun, Namrud, Haman, Korun, semua ni di kalangan orang kata orang yang besar-besar. Tuhan buat satu tamsil, perumpamaan ni, Tuhan buat satu orang kata ibrah, pengajaran. Macam mana Namrud yang ada kekuasaan, kekayaan dia, Allah matikan dia hanya dengan seekor nyamuk. Kita pun mengulang, Allah, aku ni apa pun tak ada. Kalau ada kereta wira dia sebiji, takkan aku nak lawan Tuhan? Dia macam tu. Dia main fikir sendiri, Allah, aku ni tak tahu lah macam mana. Semayang ni puasa tak tahulah macam mana. Boleh tak boleh selamat besok, ataupun aku teruk besok dalam alam barzah ni. Aku besok macam mana. Dia main fikir. Dalam keadaan duk fikir macam ni, Tuhan bagi satu orang kata resah, boleh meleleh air mata. Tuan-tuan ingat senang ke nak boleh fafadat ainah ni, nak boleh meleleh air mata? Ingat senang ke? Ayah, mana boleh buat berlakon-berlakon. Cerita zaman budak-budak dulu. Cerita zaman budak-budak sekolah saya dulu. Dia kata nak buat menangis juga, ambil air dia baik. Ni buka mata, nak buat menangis juga, tonyok mata sikit apa semua, ambil air dia buat nampak macam air sikit apa semua, nak buat menangis. Dalam duk munajat ni, berapa kerat dia yang boleh menangis? Susah nak boleh menangis. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, fikir kebesaran Allah, fikir balik macam mana keadaan kita ni, kita puasa kita ni, boleh meleleh air mata. Sebab tu kita disuruh sangat oleh agama untuk cari jalan macam mana nak beribadah, kemudian macam mana kita nak berdoa dalam keadaan boleh meleleh air mata. Agama suruh. Maka ada kaedah-kaedah peringkat awal nak suruh sangat. Dia kata pergi potong bawang, potong dekat-dekat dengan ni apa semua, lagi berdoa bagi mercik-mercik. Jadi macam tu, buatlah dulu macam-macam. Ataupun dalam keadaan nak menguap lagi ni apa semua, nampak meleleh air mata, doa pergilah. Nampak peringkat awal buat. Bukan mensuruh sangat. Allahu Akbar. Kalau lah boleh bersendirian, duduk bersendirian macam ni, ingat Allah, meleleh air mata, sangatlah. Ya, ini yang Nabi SAW beritahu. Kemudian yang keenam, kata Nabi, wa rajulun da'anhu imra'atun zatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Kemudian kata Nabi, yang keenam, laki-laki yang diajar oleh satu orang perempuan. Da'atul imra'ah, yang diajar oleh satu orang perempuan, yang perempuan ini zatu hasabin wa jamal. Nampak Nabi beritahu. Nabi kata perempuan ni dia ada kedudukan. Orang yang orang kata orang semua pakat berebut dia. Ada kedudukan, kemudian ada orang kata kekayaan dan sebagainya semua. Wa jamal. Kemudian dia ni pula ada harta, ada kecantikan. Perempuan ni datang main goda dia. Siapa tak mau? Satu company pakai semua, pakai 2 SMS dekat dia. Tiba-tiba dia mari dekat kita ni, jom pergi keluar minum air. Dia kata dekat kita macam tu, jom pergi keluar minum air. Kita ni duk tengok dekat cermin ni, muka aku macam ni, boleh ke dengan dia ni? Duk tengok kat cermin ni, dia ni biar betul, orang handsome lagi apa semua. Aku ni umur, gigi pun dah tak ada dah belakang. Duk main tengok cermin, biar betul. Ni perumpamaan macam tu. Bukan jenis kalau tengok sekali tak mau pandang dah. Tengok ni, nak tengok kosenara lagi. Maksudnya Nabi nak bagi tahu satu orang perempuan cantik yang ada kekayaan yang mengajak kita. Ya, orang kata kalau boleh dapat tu, kita ni kira sapu kaki je masuk rumah dia. Orang
Dalam keadaan dia ajak ini, perempuan ni ajak buat benda-benda yang tak elok. Dia kata apa dekat perempuan ni? Dia kata, inni akhafullah. Dia boleh cakap dekat perempuan tu, dia kata, inni akhafullah. Dia kata, aku takut dengan Allah. Minta maaf lah, tak boleh nak keluar. Aku takut dengan Allah. Pasal apa? Pasal dia ni satu orang yang sembahyang, satu orang yang buat kebaikan banyak, satu orang yang orang kata suka menderma. Dia kata tak maulah campur aduk satu benda yang Tuhan tak bagi buat. Adakah Tuhan besok nak terima ke amalan aku ni? Dalam keadaan aku buat baik, aku sembahyang, aku tutup aurat, tiba-tiba dia ni aku buat maksiat dengan dia. Dia fikir benda ini akhafullah. Dia kata aku takut dengan Tuhan. Kalau boleh macam ini ya. Susah tuan-tuan ya? Susah. Tua dia bukan kira tua muda. Benda dia tak kira. Mai kalau orang tua umur 20-an, bawah tu mai kata pakcik, jom kita nikah. Dia umur kat 60 dia kalau tengok kena atas bawah aku ni siapa nak. Tiba-tiba orang main nak lawa pula, naik kereta mewah pula, kaya pula, orang ternama pula, pelakon penyanyi pula. Tunggu apa lagi? Tuan-tuan, dia boleh terpedaya benda ni. Awak tu dia nampak semua indah. Semua indah. Kalau dia boleh dapat macam tu cantiklah. Boleh jaga daripada godaan. Perempuan ni Allah besar. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir sekali, kata Nabi, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yamin. Yang last sekali kata Nabi, mereka yang akan mendapat naungan besok, rahmat Allah besok pada hari kiamat, iaitu laki-laki yang bersedekah, laki-laki yang tasaddaqa bi sadaqatin, yang orang kata bersedekah dengan satu sedekah, fa'afaha, kemudian menyembunyikannya sedekah tadi, hatta la ta'lama shimaluhu, sehingga tidak mengetahuilah oleh orang kata shimal, oleh tangan kiri dia, ma tunfiqu yaminu, apa yang telah diinfak, yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya orang yang bersedekah kemudian ikhlas dengan sedekah dia, itu kesimpulan. Nabi bagi satu majaziyah, satu perumpamaan. Nabi kata tangan kiri tak tahu apa yang tangan kanan buat. Maksud dia apa dia? Dia bagi sedekah, dia tak cerita dekat orang. Dia bagi sedekah, dia tak tunjuk dekat orang. Sehingga kan dia sendiri pun tak tahu banyak mana dia bagi sumbangan, dia sedekah, habis macam tu saja, dia tak ingat. Fa'akhfaha, maksudnya menyembunyikan sedekah yang dia bagi. Orang macam ni, ya Allah, Tuhan saja yang tahu. Tuhan saja yang tahu apa benda yang dia bagi, banyak mana yang dia bagi. Kemudian orang macam ni jenis betul-betul nak cari keikhlasan dalam derma, dalam sedekah yang dia bagi ini, maka dia layak untuk mendapat naungan besok pada hari kiamat. Susah. Kita kalau dengan sama-sama kita tengok, nampak tabung tadi bubuh duit merah, berapa bubuh nampak? Dia mula. Kalau orang tak tanya, kita nak cerita. Sesama orang ni dia suka cerita. Aku tak berbanyak tadi, RM50 je. Nampak? Tak banyak bubuh. Dia nak cerita, dia nak juga cerita, tak tahu. Setengah orang macam tu. Kalau ada betul-betul dia tak mau ni, dia bubuh, dia buat tak tahu. Sehingga dia tak tahu yang dia bubuh ke tidak. Sehingga dia tak tahu dia ada bagi ke tidak. Rupanya ada. Ini maksud dia. Maksudnya keikhlasan di dalam apa yang kita nak bagi. Walaupun sikit kita bagi, tapi keikhlasan itu lebih penting daripada kita bagi juta, kita bagi banyak, tapi tidak ada keikhlasan, tidak ada nilai di hadapan Allah. Penting tuan-tuan. Biarlah orang kata hamba Allah mai bagi. Tak payah tulis dekat papan putih tu,
Oh haji sekian-sekian nak bagi, tak payahlah tu ni. Bukan apa, takut hilang ikhlas. Tapi kalau sekiranya tak ada rasa apa, tak ada apa, boleh tulis. Bukan salah kata tulis tu. Tulislah bagi semangat sikit orang, tak ada masalah. Tapi cuma kita takut. Tu carilah, bagilah. Banyak mana yang kita nak bagi, mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi, menarik kita dapat duduk dalam golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok pada hari kiamat, yang tidak ada naungan besok melainkan orang yang mendapat naungan, di antaranya 7 ni. Mudah-mudahan tuan-tuan pada malam ni saya pesan dari saya, dengan kita dengar 7 ni, mudah-mudahan kita termasuk. Tak semua pun ada dekat kita, ada 2, ada 3 pun dekat kita ni, kira oh sedap sangat dah besok kita. Cuba. Kalau tak ada langsung, cuba mau cari. Ini benda ni pasti. Dan perkara ini merupakan perkara yang kita semua akan pergi, dan kita akan ke sana, dan kita akan pasti mendapat benda sedemikian rupa. Ingatlah janji Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat cukuplah sekadar ni. Mudah-mudahan kata ia boleh dapat satu suntikan kita pada malam ni, untuk kita buat satu perubahan dan sebagainya. Jadi kita untuk orang yang sentiasa untuk beramal. Ingat besok pada hari kebangkitan yang disebut sebagai Yaumul Ba'ats, yang kita akan ke sana satu hari nanti. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi taufik dan hidayah. InsyaAllah kita akan jumpa lain kali. Mudah-mudahan kata baik itu datang daripada Allah, yang itu daripada diri anda sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi